Okey, Assalamualaikum. Kita beralih kepada subtopik yang kedua, iaitu tempoh masa. Okey, tempoh masa ni apa? Yang tadi kita belajar tu masa. Okey, pukul berapa, jam berapa kan? Sekarang kita masuk tempoh masa. Tempoh masa ni maksudnya berapa lama. Okey, daripada waktu mula sampai waktu akhir tu tempoh dia berapa? Berapa lama? Berapa minit? Berapa jam? Okey, itu kita panggil tempoh masa. Okey, contoh dalam buku teks ni cikgu ambil kamu boleh tengok juga dalam buku teks. Baik. Tempoh ni kita akan kirakan masa antara waktu mula dengan waktu akhir. Okey. Contohnya, mereka ni bermain bola dekat padang dari pukul 10:05 pagi hingga 10:50 pagi. Okey, perhatikan waktu yang diberi dalam dialog ni. Ini sistem 12 jam. Okey, sistem 12 jam. Baik. Kita nak kira tempoh. Okey, tempoh. Kita mesti tahu waktu mula dan waktu tamat. Waktu akhir lah waktu tamat ni. Waktu mula dia ialah 10:05. Okey. Waktu tamat dia 10:50. 10:50. Ni 10:50 ni kat sini. Jadi berapa lama dia orang ni main bola? Okey. Kamu boleh gunakan muka jam. Okey, kamu boleh gunakan muka jam untuk kira. Ni dia tunjukkan. Okey, bermula pada 10:05 kat sini kan jarum panjang dia, jarum minit dia. Okey, sampai 10:50 berapa minit? Jadi setiap satu ni dia akan naik sebanyak 5 minit. Jadi kamu kira lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Sebab 10:50 ni sampai sini jarum panjang dia. Jadi jumlah masa yang mereka gunakan untuk main bola ialah 45 minit. Okey? Itu kalau guna kaedah muka jam. Okey, ada satu cara lagi macam mana kita nak kira. Kita boleh guna pengiraan. Okey, yang ini cikgu akan tunjukkan pada soalan ataupun pada contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, nak kira tempoh masa. Baik. Contoh yang kedua ni cerita mengenai ibu yang jahit baju kurung kan. Okey, ibu mula jahit baju kurung pada jam 14. Ni sistem apa ni? Sistem 24 jam. Ibu selesai menjahit pada jam 16. Jadi dia tanya berapa lamakah ibu menjahit baju kurung. Okey, untuk soalan ni diberi contoh penyelesaian dalam bentuk garis masa. Ni garis masa kita panggil. Okey, dia mula jam 14, lepas tu jam 15, lepas tu ada jam 16. Daripada jam 14 sampai jam 15, 1 jam. Okey, daripada jam 15 sampai jam 16, 1 jam. Jadi totalnya ialah 2 jam. Senang je, tak payah kita tak payah buat pengiraan juga untuk contoh yang kedua ni. Tadi cikgu cakap nak tunjukkan pengiraan kan. Tak ada. Yang nombor 2 ni tak perlu pengiraan. Tapi kalau nak kira juga boleh. Boleh je kalau nak kira. Tapi contoh yang ini kita tunjukkan kaedah garis masa. Sebab senang je, daripada jam 14 sampai jam 16 berapa jam. Okey? 2 jam jawapannya. Mudah kan? Soalan nombor 3 ni yang akan cikgu tunjukkan cara yang kedua, iaitu cara pengiraan. Okey. Baik, kita tengok soalan dia dulu. Okey, kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Ni adalah jadual gotong royong. Bermula pukul 7.40 AM. AM ni apa? Pagi. Kan? 7.40 pagi berkumpul dan taklimat. 8.10 AM iaitu pagi juga gotong royong ikut zon. Dan 11.40 selesai gotong royong dan jamuan. Jadi dia tanya tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Mula gotong royong mana yang ini? Okey, mula gotong royong adalah ini. Okey. Lepas tu selesai yang mana? Selesai yang ini. 7.40 tu tak kira lah sebab itu ialah taklimat. Baik. Macam mana dia nak selesaikan ni? Dia nak selesaikan ni, tengok cara yang pertama dia gunakan
garis masa. Okey, daripada pukul 8.10 dia buat garis masa sampai 9.10 1 jam. 9.10 sampai 10.10 1 jam. 10.10 sampai 11.10 1 jam. Okey, 11.10 dia tamat 11.40. 11.10 jangan pula sampai pukul 12.10, dah lebih. Dia sehingga 11.40. Ni 11.40 waktu tamat dia. Okey, jadi antara 11.10 sampai 9.40 masa dia ialah 30 minit. Jadi bila ditotalkan semua 1, 2, 3 jadi 3 jam. Dan akhir sekali 30 minit. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua melalui pengiraan. Kita boleh kira. Okey, nak cari tempoh masa, dia punya rumus dia atau tata cara dia ialah waktu akhir tolak waktu mula atau waktu awal. Waktu akhir tolak waktu mula. Waktu akhir dia berapa? 11.40. Ni 11.40. Waktu mula dia berapa? 8.10. Jadi 9.40 tolak 8.10. Tolaklah. 40 tolak 10 ialah 30. 11 tolak 8 ialah 3. Jadi jawapannya 3 jam 30 minit. Jangan kamu tinggalkan jawapan dalam ni. Kamu kena keluarkan dia. Tuliskan dia kat luar. 3 jam 30 minit. Sebab apa? Sebab ini ialah tempoh. Tempoh cara tulisnya begini. Dia bukan masa. Kalau masa, ni cara tulisnya. Okey, kalau masa 8.10 AM, 11.40 AM. Itu masa. Tempoh, caranya tulis macam ni. 3 jam 30 minit. Bukan pukul 3.30. 3.30 tu ialah masa, waktu. Sekarang ni dia tanya tempoh. Tempoh macam ni caranya. 3 jam 30 minit. Okey, ni ada 2 cara. Kamu boleh pilih cara mana yang kamu suka. Contoh seterusnya, soalan nombor 4 dalam buku teks. Okey, ini mengenai tempoh ayah bekerja. Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, diberi dalam sistem 12 jam. Okey, kira tempoh ayah bekerja. Okey, cara pertama, garis masa. Okey, ayah mula 7.30 pagi kan? Okey, jadi 7.30 paginya dekat sini. Okey, 7.30 kita kirakan dia kepada jam terdekat. Okey, gandaan jam terdekat ialah pukul 8 lah. Jadi 7.30 sampai pukul 8 itu 30 minit. Jadi selepas pukul 8 kita senang nak kira. 8 sampai 9 1 jam. 9 sampai 10 10 sampai 11, 11 sampai 12, 12 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Okey, akhir sekali 4 sampai 5. Jadi waktu ayah balik kerja ialah pukul 5. 4 sampai 5 ni kan. Jadi yang ini kita boleh kira sejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jam. Jadi 9 jam 30 minit. Itu cara yang pertama, garis masa. Okey, kemudian ada cara yang lebih ringkas, iaitu cara yang kedua. Cuba tengok ni. Ni jadual yang dibuat. Okey. Jadual yang dibuat, kenapa dia buat 17? Kenapa tak letak 5? Okey, kita tengok jam masa. Okey. Cikgu cakap tadi, kalau kita nak cari tempoh, kita akan ambil masa akhir tolak waktu masa mula kan. Okey, masa akhir dia ialah pukul 5. Waktu mula dia ialah 7.30. Ini PM, ini AM. Macam mana kita nak tolak? Kita kat sini pun kita dah nampak 5 tolak 7. Tak boleh. Ni PM dengan AM. Berbeza. Okey? Jadi kita tak boleh terus tolak. Kalau kita nak tolak melibatkan dua waktu yang berbeza, kalau AM dengan AM tak apa. Kalau PM dengan PM tak apa. Tapi kalau PM dengan AM, kita kena tukarkan yang PM tu.
Kita kena tukarkan. Jadi yang ini kita tukarkan dia. Ni. Yang ni kita tukarkan. 5 petang ni adalah pusingan kedua jam. Okey, pukul berapa kalau pukul 5 petang? Okey, cikgu guna kaedah tambah. 5 tambah 12. Kenapa tambah? Sebab dia pusingan kedua kan? Jadi 17. So, ia ialah 17. Jam 17. Kita akan tulis kat sini. Jam 17. Jadi kat sini kita tulis dia 17. Kita tukarkan dia kepada sistem 24 jam. Jadi yang ni tak payah tukar sebab dia sama je. Dia sama je. Dia adalah jam 7.30 waktu mula ayah masuk kerja kan. Jadi kita tukarkan pengiraan kita ni kepada sistem 24 jam sebab dia berbeza masa. Ni petang, ni pagi. Jadi kena tukarkan. Baik, tolaklah. Sifar minit nak tolak 30 minit. Tak boleh. Jadi kamu pinjamkan daripada jam. Pinjam 1 jam. Okey. Pinjam 1 jam. Kat sini dah jadi 16 jam. 1 jam ni diberi kepada minit. Okey. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kat sini dah dapat top up 60 minit. Daripada kosong tadi, kosong minit, dia pinjam 1 jam, dia dapat 60 minit. Dia top up lah kan. Jadi 60 barulah boleh tolak 30. 60 tolak 30 ialah 30. Okay, jadi 16 tolak 7 sekarang ni. Kamu kira lah. Potong 16 tolak 7 ialah 9. Ingat, bila nak tuliskan jawapan tempoh, mesti keluarkan 9 jam 30 minit. Okey, sama tak macam yang diberi. 9 jam 30 minit. Tempoh ayah bekerja. Okey? Sekarang kita tengok contoh. Okey, macam mana nak kira tempoh daripada jam 8.30 hingga jam 11.45. Ini diberi dalam sistem 24 jam. Jadi sistem 24 jam ni, cikgu terus tunjukkan kamu contoh pengiraan sebab dia lebih mudah berbanding dengan garis masa. Tapi kalau kamu suka garis masa, terpulang. Boleh buat garis masa. Okey. Cikgu tunjukkan contoh macam mana kita nak kira menggunakan jadual T. Okey, ini jam, ini minit. Okey, kita buat jadual T. Baik, waktu akhir tolak waktu mula. Yang ini kena tukar ke? Tak payah tukar-tukar lagi sebab dia dah memang dalam sistem 24 jam. So, 11.45 tolak 8.30. Tolaklah. 5 tolak sifar 5. Okey, tolak ni tak boleh kan? Pinjamlah. Jadi, jangan tinggal jawapan kamu macam ni je. Jawapan kamu mesti keluarkan. Tulis dekat luar 3 jam 15 minit. Jadi, antara jam 8.30 hingga jam 11.45, tempohnya ialah berapa? 3 jam 15 minit. Tu jawapan dia. Okey? Contoh seterusnya. Okey. Masa ni diberi dalam sistem 12 jam. Okey, cuba tengok ni. AM, PM. Okey. Pertama sekali, bila kamu dapat tempoh antara AM dengan PM, okey, apa yang kamu kena buat? Kamu kena tukarkan yang PM ini kepada sistem 24 jam. Okey, macam mana kita nak tukar? 9, 15, okey, tambah dengan 12. Terus buat. Okey, kamu akan dapat berapa? 21. So, yang ini kamu akan dapat jam 21.15. Barulah pergi buat jadual T. Okey.
21.15 tolak dengan 10.30 AM ni tak payah tukar lagi. Sebab kalau kamu tukar pun dia akan jadi jam 10.30. Dia sama je. Cuma kita keluarkan titik ni. Lepas tu kita tulis perkataan jam kat depan. Kalau AM dia sama. Kalau PM ni yang kamu kena tambahkan dengan 12 untuk dapatkan sistem 24 jam. Jadi bila kamu dah tukar, kamu dapatlah yang ini. Jadi tolak. 15. Tengok ni. 15 nak tolak 30. Tak boleh. 5 tolak sifar boleh lah. 1 tolak 3 boleh? Tak boleh. Jadi 15 tak cukup nak tolak 30. 15 minit tolak 30 minit. Tak cukup. Jadi tolong pinjamkan dari jam. Jam akan tinggal 20 jam. So, jam akan beri 60 minit. 60 minit dia top up. Jadi 60 top up dengan 15 akan jadi 75. Yang ini 75 sekarang ni. So 75 tolak 30. Ni. Kan yang ini dah jadi 75 tolak dengan 30. Kira dekat tepi ni. Okey. 75 tolak 30 ialah 45. Jadi kamu tulislah jawapan dia kat sini 45. So 20 untuk jam pula 20 tolak 10. Okey, 20 tolak 10 ialah 10. Kan? Tolak lah macam biasa macam mana kamu buat. Jadi jawapannya kamu keluarkan 10 jam 45 minit. Okey? Dapat jawapan 10 jam 45 minit. Baiklah, kita dah habis bahagian yang kedua iaitu tempoh masa. Ini latihan untuk kamu. Salinlah dalam buku macam tadi juga. Okey? Baik, yang ini kamu kena kira tempoh masa lah. Cikgu dah bagi contoh tadi yang ini kan. Okey, kemudian cuba kira yang kedua. Daripada 6.20 AM sampai 9.05 AM. Ini AM dengan AM. Jadi tak perlu tukar. Tolak saja. Okey, yang ini cuba tengoklah. Dari jam 10.40 hingga jam 23.10. Ini dua-dua diberi dalam sistem 24 jam. Jadi pun tak payah tukar. Terus kamu tolak saja. Okey. Ini pun sama. Bertuah kamu sebab tak ada melibatkan AM dan PM. Yang ini PM dengan PM. Pun boleh terus tolak. Okey. Untuk soalan dalam buku teks pun sama. Salin juga. Okey. Salin juga. Okey. Nombor 1 dan nombor 2 dan akhir sekali ialah nombor 3. Okey. Ini adalah latihan yang kedua. Okey. Kemudian kita akan masuk bahagian yang ketiga sebentar lagi. Okey, kita dah masuk bahagian yang terakhir pada hari ini iaitu anggaran masa. Macam mana kita nak buat, nak anggarkan masa berapa lama. Baik, tengok contoh dulu dalam buku teks. Diberi Melaka, kamu tengok ni kat sini. Dah boleh rentas negeri kan? Okey, Melaka 96 km, Muar 138 km, Batu Pahat 200 km lagi. Ini mungkin perjalanan daripada daripada Seremban lah. Okey, contohnya. Okey. Jarak perjalanan 100 km mengambil masa 1 jam. Okey, kalau 100 km, masa yang diambil ialah 1 jam. Berapakah anggaran masa untuk sampai ke Melaka? Melaka ialah 96 km lagi. Kalau 100 km 1 jam, kalau Melaka 96, berapa lamanya? Okey, jadi kamu tengok contoh dekat sini. Okey, daripada 0 km sampai 100 km, okey, masa dia ialah 1 jam. Melaka duduk sini, Melaka kurang daripada 100 km. Jadi, cara kita tulis, anggaran masa untuk sampai ke Melaka lebih kurang 1 jam. Maksudnya, kurang 1 jam. Lebih kurang lah sebab 96 dengan 100 ni tak jauh beza. Okey, tak jauh jaraknya, dalam 4 km je kan. Jadi dia lebih kurang 1 jam. Okey. Baik. Lepas tu soalannya, anggarkan masa untuk sampai ke Muar. Muar ialah 138 km.
dan juga batu pahat. Batu pahat ialah 200 km. Okey, cuba tengok kat sini, 200 km. 100 km, 200 km. Kalau 100 km 1 jam, kalau 200 km mestilah 2 jam. Jadi nak pergi ke batu pahat lebih kurang 2 jam. Tapi kalau ke Muar, Muar 138 tu duduk kat mana? Dekat sini ke dekat dengan 200? Yang mana? Muar 138. 138 dekat dengan 100 km. Maksudnya lebih daripada 1 jam. Okey, lebih daripada 1 jam tapi kurang daripada 2 jam. Itu cara kita menjawab soalan anggaran. Contoh yang kedua daripada buku teks. Okey. Ini cerita apa ni? Nak melabelkan botol sos. Okey, anggarkan masa untuk melabel 250 botol sos cili. Yang dia beri maklumat 30 minit untuk 60 botol. 60 botol ambil masa 30 minit. Kalau 250 botol, berapa minit? Okey. Jadi dia buat gandaan 60. 60 30 minit. 60 30 minit. 60 30 minit. 60 30 minit. Jadi sampai mana nak sampai 250? 60 1 2 3 4. Jadi 60 kali 4 ialah 240. Sampai sini 240 botol. Okey. Jadi ada berapa lagi yang tinggal banding dengan 250? Ada 10 botol lagi, kan? Ada 10 botol lagi. Jadi berapa yang 10 botol tu? Inilah dia kegunaan kita nak buat anggaran. Jadi kalau 60 botol 30 minit, ada berapa kali ni? Ada berapa kali 60? Ada 4, kan? Jadi 30 darab dengan 4. 30 darab 4 ialah 120. Jadi 10 botol ni lebih sedikit je. 10 botol adalah lebih sedikit je. Jadi jawapan dia lebih daripada 120 minit. Dia bukan kurang daripada 120 minit, lebih daripada 120 minit. Itu anggaran masa untuk melabel 250 botol sos cili. Tengok cara dia tulis jawapan macam mana untuk. Okey, kita tengok contoh soalan untuk anggaran. Sebuah mesin dapat mencetak 3,000 keping kad dalam masa sejam. Anggarkan masa untuk mencetak sebanyak 1,012 keping kad. Baik, yang dia beri ialah masa untuk 3,000 keping, iaitu 1 jam. Yang ditanya ialah ni, berapa lebih masa, anggarkan masa untuk 1,012 keping kad. Kita tak boleh kira secara tepat, kita buat anggaran. Macam mana nak buat? Okey, 1 jam ni bersamaan dengan berapa minit? 60 minit, kan? Jadi 60 minit ni untuk 3,000 keping kad. 3,000, yang ditanya 1,000, kan? Jadi kita boleh buat 1,000. Betul? Jadi 3,000 jumlah dia. Jadi 60 minit ni kita bahagikan kepada 3. Okey, 60 bahagi 3 ialah 20 minit. Okey, 20 minit, 20 minit, 20 minit. Jumlah dia berapa? 60 minit ni. Okey, yang ini jumlah dia berapa? 3,000 keping. Jadi betul lah. Okey, jadi kalau 1,012 keping, kat mana kedudukan dia? 1,012 ni dekat sini. Okey, sikit je lebih, kan? Maksudnya jawapannya adalah lebih kurang 20 minit. Lebih kurang 20 minit. Sebab dia lebih tak banyak dalam 12 keping. Jadi nak pergi kepada 1,000 yang kedua tu, 2,000 tu jauh lagi. Jadi kita boleh katakan masa yang digunakan untuk mencetak 1,012 keping kad ialah lebih kurang 20 minit. Okey? Okey, ini adalah latihan terakhir untuk hari ini, iaitu anggaran masa. Okey, jadi kamu salin soalan ni dalam buku tulis. Okey. Soalan nombor 1 tadi cikgu dah tunjukkan contoh pengiraan dia lah. Okey, yang kedua ni cuba kamu buat sendiri. Okey, 1 liter air menitis keluar daripada sebuah tangki yang besar dalam masa 2 jam. Okey, kalau 1,500
1450 ml ni berapa masa yang diambil. Okey. Baik. Ini lain kan liter dengan mililiter. So 1 liter ni bermaksud 1000 mililiter. Okey, yang ini ialah 1000 mililiter. Okey, kemudian bandingkan 1000 mililiter ni dengan 1450. Itu hint dia. Okey, kalau 1000 mililiter 2 jam, kalau 1450 lebih kurang berapa? Okey, kemudian dalam soalan dalam buku teks pun ada. Okey, ni pun sama jugalah, kamu salin dan cari jawapan. Okey, buat anggaran masa untuk soalan dalam buku teks juga. Okey, jangan lupa salin soalan dan buat pengiraan. Okey, itu sajalah untuk minggu ini. Cikgu tahu ada banyak kemahiran, ada 3 kemahiran hari ini, ada 3 latihan. Agak banyak juga, tapi masa yang kamu ada pun banyak sebenarnya. Jadi jangan buang masa, terus buat latihan. Kalau perlukan bantuan boleh PM tanya. Okey? Selamat belajar semua. Assalamualaikum.